Ciri-ciri kehidupan manusia di zaman prasejarah. Yang pertama ialah zaman Paleolitik, iaitu dari segi tempat kediaman mereka tinggal di dalam gua dan juga lubang bawah tanah. Mereka juga dilindungi di bawah pokok dan juga tempat berlindung mereka diperbuat daripada ranting kayu. Okey, dari segi peralatan pula, mereka menggunakan peralatan daripada batu, kayu dan juga tulang haiwan. Dan juga pembuatannya kasar, ringkas dan juga dapat membentuk sedia ada. Dalam bentuk yang sedia ada je mereka membentukkan sesuatu. Dapat sesuatu tak? Okey, dari segi organisasi sosial pula, mereka hidup dalam kelompok yang kecil dan terdiri daripada gabungan beberapa keluarga. Okay, dari segi kepercayaan, mereka penganut animisme, iaitu mempercayai objek di sekeliling mereka seperti pokok, batu, bukit, laut dan juga sungai yang mempunyai kuasa. Diorang memikirkan benda-benda itulah yang memberi kuasa kepada mereka, ataupun percaya kepada kuasa alam semula jadi seperti kilat, petir, matahari dan juga hujan. Okey, dari segi pengumpulan makanan pula, mereka menjalankan kegiatan memburu binatang dan juga mengumpul buah-buahan, cendawan, bijirin, pucuk tumbuhan liar dan juga pucuk-pucuk tumbuhan daripada hutan. Okey, seterusnya ialah kesenian dan kebudayaan. Mereka menghasilkan lukisan di mana? Mereka menghasilkan lukisan di gua dan juga lukisan bersifat realisme, iaitu kisah hidup mereka sebenar dan dilakarkan di dinding-dinding gua. Okay, dan yang terakhir ialah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bersifat sara diri di mana bergantung sepenuhnya kepada sumber alam semula jadi. Hidup mereka seperti nomad, iaitu mencari makanan dan dikongsi bersama mereka. Nomad tu maksudnya kat sini pindah randah. Daripada satu tempat pindah ke tempat yang lain untuk mencari makanan. Dapat sesuatu. Ini adalah zaman Paleolitik. Okey, kita sambung pula zaman Mesolitik, di mana tempat kediaman mereka pada ketika itu ialah di gua dan juga di lubang bawah tanah. Tumpuan penempatan mereka adalah persisiran sungai, laut dan tempat yang mana mendapat bekalan air dan juga makanan. Okey, pengumpulan makanan, mereka mengumpulkan makanan mereka. Macam mana cara dia? Cara dia mengumpul kerang, siput yang diperolehi daripada sungai dan juga laut. Itu adalah sumber makanan bagi mereka. Okey, dari segi kepercayaan, mereka juga mengamalkan kepercayaan animisme. Sama macam tadi, animisme iaitu percaya kepada benda sekeliling kita, macam langit, macam bulan, macam kilat. Macam tu contoh dia. Okey, kegiatan ekonomi zaman Mesolitik ialah mengutip hasil hutan, memburu binatang, menangkap ikan, mengamalkan perkongsian makanan juga antara kaum kerabat mereka. Okey, dari segi kesenian dan kebudayaan, mereka menghasilkan lukisan di dinding gua. Dia lebih kurang macam zaman Paleolitik tadi, cuma dia upgrade sikit kat sini. Organisasi sosial orang juga hidup secara nomad, tetapi mereka tinggal dalam kelompok yang kecil sahaja. Okey, belum mempunyai organisasi sosial yang tersusun lagi di zaman Mesolitik ini. Peralatan yang mereka gunakan adalah batu, kayu dan peralatan yang lebih kemas dan halus. Mereka dah mula membuat peralatan yang lebih halus daripada zaman yang tadi. Okey, kemudian alatan kecil digunakan seperti mikrolit, iaitu batu-batu kecil yang nipis dan sisinya bergigi tajam. Okey, anak panah juga dibuat untuk memburu binatang dan juga untuk membuat perangkap dalam sungai untuk menangkap ikan. Okey, ingat itu zaman Mesolitik. Kemudian datang pula zaman yang baru daripada Mesolitik, iaitu zaman Neolitik, di mana tempat kediaman mereka mula tinggal di kawasan lapangan dan juga hidup menetap. Maksudnya duduk kat satu tempat tu je, dah tak nomad dah. Okey, menghasilkan makanan. Sekejap, membina rumah menggunakan batu, tanah liat dan juga kayu. Okey, kegiatan ekonomi zaman Neolitik ini ialah
menghasilkan makanan melalui pertanian dan juga penternakan, mengamalkan pengkhususan kerja dan juga menjalankan perdagangan melalui sistem tukar barang, iaitu sistem barter. Okey, ingat sistem barter maksudnya pertukaran barang, satu barang tukar dengan barang yang lain. Okey, pengumpulan makanan, mereka mengumpulkan makanan dari segi ternakan dan pertanian juga. Dari segi pembinaan pula, mereka mula mencipta bahan yang lebih licin, halus dan juga kemas supaya menghasilkan fungsi sesuatu ataupun mencipta peralatan seperti alat menggali dan juga roda. Kepercayaan sini, mereka mengamalkan pengebumian mayat dengan mayat yang diurus dengan teliti, ditanam dengan sempurna. Melakukan upacara keagamaan dan mewujudkan hubungan yang baik dengan kuasa alam. Juga mengamalkan penyembahan. Penyembahan ni macam biasa sembah dekat sokong ke, gudwara ke, macam tu lah lebih kurang. Melakukan upacara keagamaan tadi dan percaya kepada kehidupan selepas mati. Mereka percaya kehidupan selepas mati itu adalah wujud. Dari segi organisasi sosial pula, anda boleh tengok dekat sebelah-sebelah ni. Organisasi sosial mempunyai ketua yang dipilih dalam kalangan mereka. Mereka melantik seorang ketua di kalangan mereka. Sistem organisasi sosial lebih baik berbanding dengan zaman-zaman sebelum ini, di mana mereka bermula dengan pembahagian sosial. Wujud kelas atasan sebagai pemimpin dan juga kelas bawahan. Dari segi kesenian dan kebudayaan pula, masih menghasilkan lukisan di dinding-dinding gua, tetapi mereka juga menghasilkan tembikar dan hiasan corak geometri yang bersifat simbolik yang menunjukkan sesuatu erti ataupun maksud sesuatu perkara di tembikar. Zaman yang paling moden sekali ketika itu ialah zaman logam, di mana di kawasan tempat kediaman pada masa ini ialah di sekitar lembah sungai, persisiran pantai dan juga tanah tinggi. Mereka membentuk penempatan mereka dengan lebih baik dan tersusun. Rumah juga dibina daripada batu, tanah liat dan juga kayu. Dari segi peralatan, pada zaman ini, orang mula mencipta alat-alat seperti bahan logam, iaitu tembaga, gangsa dan juga besi. Mereka memiliki pengetahuan tentang teknologi perleburan dan pembuatan acuan. Organisasi sosial pada zaman ini lebih tersusun kerana wujud pemimpin yang bertanggungjawab kepada pembentukan sistem pentadbiran zaman logam. Kesenian dan kebudayaan mereka ialah mementingkan nilai-nilai estetika. Apa yang dimaksudkan dengan nilai estetika tu? Macam cipta satu benda dan lukis ukiran tersebut ada nilai-nilai tertentu, itu maksud dia. Di sini dibuktikan pada gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik. Gendang gangsa. Kegiatan ekonomi pada zaman logam ialah menjalankan aktiviti penternakan macam biasa, pertanian dan juga perdagangan, pertukaran barang. Ditambah satu lagi perdagangan, perdagangan pertukaran barang. Dan juga menjalankan aktiviti pembuatan dan pertukangan. Pada zaman ini dah mula pandai bertukang. Kepercayaan mereka menyembah kuasa alam dan juga binaan khusus dibina untuk menjalankan upacara ritual macam kuil ke ataupun tempat-tempat penyembahan tertentu. Pengumpulan makanan pada zaman ini tidak lagi dibuat kerana kemajuan dalam aktiviti pertanian dan penternakan serta perdagangan luar membolehkan mereka memperolehi bekalan makanan yang sentiasa mencukupi. Dapat sesuatu tak? Ini adalah topik 2.5. Kita sambung lagi kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Zaman prasejarah banyak mewariskan penemuan aktiviti mereka pada tamadun manusia. Warisan manusia pada zaman prasejarah masih kekal hingga hari ini dan diubah suai mengikut peredaran masa dilihat dari segi banyak aspek, terutamanya dari segi memburu binatang, aktiviti pertanian, menternak binatang, penciptaan alatan, pembuatan tembikar, pembinaan monumen dan seni bina dan juga dari segi
ideofact, iaitu hasil tinggalan berkaitan dengan kepercayaan. Okay, nombor 1, aktiviti memburu binatang, di mana aktiviti ini paling awal dilakukan untuk mendapatkan makanan, menghasilkan senjata daripada binatang-binatang tersebut, dan juga pada masa kini menggunakan sumpit, tombak dan juga anak panah serta senjata moden. Okay, pada zaman ini memburu dijadikan hobi untuk senjata moden dan perlu mendapatkan lesen. Ke zaman sekarang ni maksudnya kena ada lesen untuk memburu binatang. Okey, aktiviti pertanian pula dijalankan pada zaman Neolitik, di mana tanaman dan ditanam adalah padi, gandum dan juga barley. Okey, tanaman ini merupakan sumber makanan yang menyebabkan manusia tinggal secara menetap dan akhirnya menjadi pekerjaan utama mereka. Contohnya padi, tanam padi. Kalau korang tengok dekat Perak, dekat Kedah, dekat Perlis ada tanaman padi. Okey, itu adalah salah satu tempat yang awal di mana penanaman padi ditanam di Malaysia. Okey, ini adalah untuk memenuhi keperluan makanan, pertanian sara diri dan juga pertanian komersial. Okey, kita sambung lagi. Menternak binatang pula adalah menternak binatang ni berlaku sejak zaman Neolitik lagi untuk memperolehi sumber makanan yang berterusan. Kini penternak dijalankan secara besar-besaran untuk memperolehi keperluan daging dan tenusu untuk orang ramai. Okey, dari segi penciptaan peralatan juga sama juga. Cipta daripada zaman batu lagi, mula cipta batu, kayu dan juga tulang. Kemudian sambung kepada penciptaan gangsa. Kemudian sambung kepada pedang, parang, cangkul, keris, kapak dan sebagainya. Dan kini penggunaan mesin dan jentera digunakan untuk memudahkan kehidupan seharian pada zaman sekarang tau. Pembuatan tembikar juga digunakan hingga hari ini dengan cara-cara yang berbeza. Pembinaan monumen sejak zaman Neolitik lagi, di mana mempunyai kepakaran dalam membina monumen untuk pelbagai tujuan. Binaan tersebut masih kekal menjadi warisan sejarah sehingga ke generasi hari ini. Okey, pembinaan pada masa kini, manusia membina pembinaan moden, menarik dan mengagumkan. Contohnya, pernah tengok tak Burj Khalifa dekat Dubai? Ataupun bangunan Merdeka di Malaysia, itu adalah antara bangunan-bangunan yang terkini. Okey, yang terakhir ialah ideofact. Ideofact itu ialah manusia zaman prasejarah mempercayai konsep kehidupan selepas kematian dan menghormati mayat. Okey, pada zaman prasejarah, mayat dikebumikan dengan pelbagai peralatan ataupun bahan makanan. Contohnya, penemuan tengkorak di Gua Cha, Kelantan, menunjukkan mayat diletakkan di atas bantal batu. Okey, sehingga kini manusia mengamalkan penghormatan terhadap mayat mengikut kepercayaan agama masing-masing. Tetapi agama Islam tidak begitu. Mungkin agama-agama lain ada masih mengamalkan zaman tok nenek moyang mereka. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat latihan.